Beliau berkata, aku pernah berdiri bersama Rasulullah pada suatu malam. Baginda membaca, pada ketika qiyamnya baginda membaca surah Al-Baqarah. Tidak baginda lalu dekat mana-mana ayat rahmat, melainkan baginda berhenti lalu meminta rahmat. Dan tidak baginda lalu dekat sesuatu ayat azab, melainkan baginda berhenti lalu berta'awudz dan meminta perlindungan, yakni dengan Allah daripada azab itu. Qala, perawi berkata, kemudian rokok, baginda rokok biqadri qiyamihi, yakni sepanjang ataupun selama berdirinya qiyamnya tadi. Di dalam rokoknya baginda membaca subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kemudian baginda sujud selama berdirinya juga. Kemudian membaca di dalam sujudnya seperti itu juga. Kemudian berdiri lalu membaca Ali Imran. Kemudian membaca satu-satu surah. Diriwayatkan daripada Hudzaifah, beliau pernah melihat Rasulullah SAW bersembahyang pada waktu malam. Baginda mengucapkan Allahu Akbar 3 kali. Dzul malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamah. Kemudian baginda memulakan dengan membaca Al-Baqarah. Kemudian rokoknya itu lebih kurang sama dengan qiyamnya. Dan baginda mengucapkan dalam rukuknya Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Kemudian mengangkat kepalanya daripada rukuk. Berdirinya selepas rukuk itu lebih kurang sama panjang ataupun lamanya dengan rukuknya. Baginda mengucapkan li rabbiyal hamd. Kemudian bersujud. Sujudnya lebih kurang sama lama ataupun sama panjang dengan qiyamnya. Baginda mengucapkan dalam sujudnya Subhana rabbiyal a'la. Kemudian mengangkat kepalanya daripada sujud. Baginda duduk antara dua sujud, lebih kurang sama lama atau sama panjangnya dengan sujudnya. Dan baginda mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baginda bersembahyang 4 rakaat. Dibaca pada rakaat-rakaat itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah ataupun Al-An'am, Syu'bah, Syah. Itulah beberapa bab kita baca tadi. Ini bab sabda Nabi SAW, mana-mana sembahyang yang seseorang itu tidak sempurnakannya, disempurnakan daripada sembahyang sunatnya, disempurnakan daripada sembahyang sunatnya ataupun dengan sembahyang sunatnya. Bapa Imam Abu Dawud buat tajuk ni? Barangkali dia buat tajuk ni kerana ada dalam hadis yang lain menyebutkan gini bunyinya, dan dia nak tolak lah mana hadis itu. Dia nak tolak hadis itu dengan arti hadis itu tidak boleh dipakai dengan makna umum dia gitu, tak boleh. Bahkan kita kena takwil lah hadis itu. Hadis itu berbunyi la yuqbalu subhatu ahadikum hatta yutimma fardah. Mana tidak diterima sunat seseorang kamu selagi dia tidak menyempurnakan fardunya. Ada. Kalau hadis ini sahih, maka maksud dia perlu ditakwil. Perlu ditakwil, iaitu kalau jadikan kebiasaan, buat tak sempurna sama, kebiasaan. Ataupun satu, yang kedua tak sempurna tu, tak sempurna mana dari segi rukun dia lah, syarat dia tu. Hak tu bukan hak sunat-sunat, tidak. Tak sempurna tu, tak sempurna hak rukun dia. Tak ada arti mana sunat. Kena takwil gitu. Adapun kalau orang tu sudah dia sembahyang Maulid dah, cumanya ada doa dia tidak baca, tasbih dia tidak baca penuh misalnya, dan lain-lain lagi hak sunat-sunat dia tidak baca, hak tu
maksudnya yang disempurnakan oleh sunat. Kalau dia sembahyang sunat, dia baca dalam sembahyang sunat dia tu doa, dapat disempurnakan dengan hak dalam sembahyang sunat sana. Hak dalam fardu tak buat pun tak apa. Itu maksudnya. Jadi lepas tu dia marilah hadis ni, hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah ni dia mari hadis ni. Apa dia? Mana satu orang nama dia Anas bin Hakim. Hakim Ad-Dabbi. Hasan Basri kata dia takut kepada Ziyad ataupun Ibnu Ziyad, gubernur di Kufah ni. Dia pun pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah jumpa dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah pun tanyalah keturunan dia. Dia pun ayat. Abu Hurairah pun kata, wahai anak muda, kamu nak ke? Aku nak cerita satu hadis. Dia kata tentulah nak. Dia pun, Abu Hurairah pun ceritalah. Jadi Yunus kata, saya rasa Hasan menyebutkan hadis ini sebagai kata-kata Nabi SAW. Yang ini memarfukkan hadis ini. Mana bukan terhenti setakat Abu Hurairah, tapi maksudnya Abu Hurairah cerita ni hadis daripada Nabi SAW lah. Mana Yunus ini perawi dia tak ingat molek. Yunus yang meriwayatkan daripada Hasan tu dia tak ingat molek. Jadi Hasan riwayat ni kata-kata Abu Hurairah kau sekat tu kau berhenti kau, ataupun dia kata dia ambil daripada Nabi SAW. Jadi kalau kita terimalah, kita kata hadis ini marfu', makna sampai kepada Nabi lah, berarti qala itu Rasulullah SAW kata. Rasulullah kata mana? Amalan manusia mula-mula sekali dihisap pada hari kiamat nanti ialah sembahyang. Sembahyang. Hak itulah hak mula-mula dihisap. Lepas tu Tuhan katalah kepada malaikat dia tengok. Padahal dia tahu dah. Tak tanya pun tahu dah. Jadi ada maksud-maksud dia lah. Jadi dia suruh tengok sembahyang hamba dia tu, yang ni hak fardu tu, adakah dia sempurnakan ataupun kurang. Kalau sempurna ditulis sempurna lah sembahyang. Kalau kurang, dia adalah kurang apa-apa, Tuhan pun suruh malaikat tengok adakah dia sembahyang sunat. Kalau dia ada sembahyang sunat, Tuhan kata kamu sempurnakan untuk hamba-Ku sembahyang fardu dia daripada sembahyang sunat. Jadi bila disempurnakan sembahyang fardu dengan sunat, amalan itu diambil dalam keadaan itulah, dalam keadaan setelah disempurnakan dengan hak sunat. Setelah disempurnakan dengan hak sunat tu. Lepas tu kita tengok satu dua lagi riwayat selepas ni ada tambahan, iaitu zakat pun lagu tu juga. Zakat tu kalau ada hak kurang sempurna sikit, disempurnakan dengan hak jenis sedekah lah, hak sunat. Hak jenis dia. Begitu juga kalau haji, kalau lain-lain lah. Dia ambil segala amalan itu dengan cara tadi. Dengan cara disempurnakan amalan hak fardu dengan hak daripada jenis dia, hak sunat. Hak daripada jenis dia, hak sunat. Kalau sembahyang sunat, sembahyang fardu sembahyang sunat. Kalau zakat, sedekah kita kata. Kalau haji, haji hak sunat. Haji fardu tu disempurnakan dengan haji sunat. Begitulah seterusnya amalan-amalan yang lain. Inilah hadisnya. Tetapi hadis ini tidak berapa kuat. Cumanya oleh kerana ada riwayat yang lain, maka boleh diterima lah hadis ni, ada dalam riwayat yang lain. Tapi kalau hak ni dengan sanad ni setengah-setengah ulama pertikaikan, termasuk Hafiz Ibn Hajar sendiri pertikaikan. Dia kata ni pada muka surat 135 ada Badrul Majhud, boleh tengok. Qultu al-awwal anna hadha al-hadith muttarib